Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang telah diceritakan oleh seorang rakanku. Ceritanya berkenaan dengan van ambulans yang tersadai dan tidak lagi digunakan. Kisah yang terjadi kepada beberapa orang petugas iaitu pemandu van tersebut diceritakan pada hari Isnin yang lepas adalah seorang pekerja yang baru mula bertugas di sebuah hospital. Nama hospital itu terpaksa aku rahsiakan untuk kebaikan dan untuk keselamatan. Beliau bertugas pada shift malam. Aku bagi nama samarannya sebagai Abdul, bukan nama sebenar. Pada malam first time beliau bertugas, dapatlah satu kes untuk Syekh Abdul kena lakukan. Sebagai pemandu ambulans, memang sentiasa kena standby. Tanpa melengahkan masa, beliau pergilah ke site tempat letak ambulans tersebut. Beliau sebenarnya tersalah tempat kerana tempat yang Cik Abdul pergi tu sebenarnya tempat simpanan van ambulans yang dah rosak dan tidak lagi digunakan. Bila Cik Abdul sampai di situ, beliau pun mula menekan botol key tersebut. Mula-mula tu tak adalah apa-apa yang terjadi. Selepas beberapa minit kemudian, beliau mula merasa pelik. Kenapa remote ni tak berfungsi? Kata beliau sendirian. Kenapa remote ni tak berfungsi ya? Aku dah tekan banyak kali ni. Tapi kenapa tak ada satu van pun yang aktif dengan remote yang aku gunakan ni? Tiba-tiba ada 3 buah van ambulans hidup dengan sendiri. Beliau tidak memikirkan apa-apa pun. Mungkin ada rakan-rakan setugasnya yang berada di situ. Tiba-tiba ada 3 biji van ambulans yang hidup dengan sendiri pada ketika itu. Beliau mula melangkah untuk pergi ke van tersebut. 3 langkah beliau berjalan. Tiba-tiba ketiga van itu mati dengan sendiri. Tapi dari jauh Cik Abdul ni tak nampak pun kelipat sesiapa yang berada di situ atau di dalam van itu. Beliau berfikir, mungkin diorang ni dia saja nak hidupkan van ni kot. Tak ada apalah tu. Lalu beliau meneruskan perjalanan. Tiba-tiba van itu hidup lagi dan lampu van dinyalakan dan kedengaran hembusan nafas yang sangat kuat. Apabila beliau berjalan untuk pergi ke arah van tersebut, tiba-tiba lampu van tu hidup dan enjin pun hidup semula. Tiba-tiba beliau terdengar hembusan nafas yang sangat kuat. Nafas tu bunyi dia ketika tu beliau menoleh ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kalau ada orang di situ. Sambil tu beliau merungut, apalah hospital ni. Lampu parking ni pun diorang tak nyalakan. Hospital dia besar, hospital dia mahal, tapi lampu pun tak mau hidupkan. Apalah. Beliau merungut sendirian. Tiba-tiba van yang beliau lihat itu masih hidup tetapi tidak bergerak-gerak. Beliau rasa hairanlah. Yelah, kalau van dah hidup dah lama tapi kenapa tak bergerak-gerak? Tiba-tiba silent daripada salah satu van yang berada di situ berbunyi dan kedengaran ada satu suara perempuan yang meminta tolong. Beliau segera ke arah tersebut, van tersebut. Apabila sampai, beliau melihat di dalam van itu ada sesuatu yang sedang melambai ke arah beliau. Apabila beliau menghampiri van tersebut, dengan jelas beliau melihat makhluk yang melambai itu. Beliau terus tunduk dan mengucapkan Astaghfirullahalazim.
dan berfikir makhluk apa tu. Beliau mula pusing dan berlari ke pintu masuk parking yang mula-mula beliau masuk lalui pintu tersebut. Beliau terhenti apabila terlihat papan tanda yang mengatakan tempat letak ambulan yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu beliau terhenti seketika dan beliau kembali memandang ke belakang dan beliau terus rebah dan tidak sedarkan diri. Lalu pihak hospital ni mendapat aduan yang mengatakan Cik Abdul ni tak sampai-sampai lagi ke tempat kejadian. Setelah dihubungi melalui walkie-talkie pada ketika tu, tapi walkie-talkie tidak ada tindak balas pada waktu itu. Lalu disuruh oleh rakan-rakan setugas yang bekerja pada malam tu, yang bekerja sama shift dengan Cik Abdul untuk pergi cari teman dia ni. Di mana teman dia? Apabila rakan dia pergi ke van yang Cik Abdul hendak gunakan ni, tapi van tu masih ada di situ tapi tidak nampak kelibat Cik Abdul pada ketika tu. Lalu ada seorang kaki tangan hospital, dia ada nampak Cik Abdul ni berjalan ke arah kiri tempat letak kenderaan pada waktu tu. Jadi tanpa membuang masa lagi, rakan setugas ni pun kata betul ke cik? Dia kata betul. Jadi rakan dia pergilah ke tempat yang ditunjuk oleh kaki tangan hospital ni. Jadi apabila sampai di kawasan tu, beliau melihat Cik Abdul sudah terlantar, sudah tidak sedarkan diri lagi di hadapan pintu masuk ke parking ambulans yang sudah tidak lagi digunakan kenderaan tersebut. Jadi apabila beliau cuba mengejutkan Cik Abdul ni tapi tidak balas, lalu beliau pun menghubungi rakan setugas yang lain untuk sama-sama datang dan bawa Cik Abdul ni pergi ke hospital lah untuk dicek apa masalah yang terjadi kepada Cik Abdul ni. Apabila beliau sedar pada keesokan harinya, beliau menceritakan pengalaman yang terjadi kepada rakan-rakan setugasnya. Dia kata, makhluk yang aku nampak tu, makhluk ni muka dia sangat menyeramkan. Rambut dia panjang mengurai, kuku dia yang sangat panjang sedang melambai-lambai kepadaku dan melihatku dengan mata yang sangat menyeramkan. Lalu aku pun tidak sedarkan diri lagi selepas aku melihatnya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah menyelamatkan aku pada waktu itu, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudi mendengar cerita seram daripada pengalaman yang diceritakan oleh rakanku. Lalu aku mengisahkan tentang cerita yang terjadi kepada rakan tersebut. Semoga cerita yang aku ceritakan kepada anda, para pendengar, supaya ia mendatangkan satu kisah dan pengalaman yang baru. Sebelum kita nak mulakan kerja, kita kena baca dulu apa yang ada di kiri kanan kita, atas dan bawah kita. Kemungkinan tempat yang kita pergi tempat tu tidak lagi digunakan oleh pihak hospital kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Apa-apa pun aku nak ucapkan ribuan terima kasih, dan jangan lupa subscribe, tekan loceng, like, komen dan share supaya apa yang anda lakukan itu mendapat balasan yang baik untuk anda semua. Assalamualaikum, dan jumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui diri anda. Bye.